Kami di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Selamat pagi untuk semua dan yang baru saja bersama kami. Kamilah Pian dan juga Hazzuan temani anda untuk Warna Pagi 6 hingga 10 pagi di pagi Isnin, dan seperti biasa waktu-waktu macam gini kita nak bersama menerusi rancangan tajaan Islamic Relief Malaysia menerusi Suara Dan Kemanusiaan. Alhamdulillah tamu kita sepanjang minggu ataupun setiap minggu di Islamic Relief Malaysia membawakan pelbagai kempen untuk Mhm. mengajak rakyat Malaysia yang dermawan, pemurah hati, jutawan, rupawan, usahawan, semualah. Oh. Sebab kita nak sebut one. One tu bukan Ha. Hazwan ya. Eh. Nak sebut tentang We Are One Body. Itu Betul. tajuk kita hari ini. Mhm. Bagaimana kita yang Nabi SAW Sallallahu alaihi gambarkan juga wasallam. sebagai macam satu jasad. Kalau sebelah sakit, sebelah lagi pun akan terasa sakitnya. Nak kata kita sangat-sangat memerlukan satu sama lain dan kita sangat-sangat cakna dengan orang lain juga. Ya, dan untuk itu kita nak bersama dengan rakan-rakan kita dari Ya, Islamic Relief Malaysia. Kita mari. ada pegawai kanan bahagian penjanaan dana Islamic Relief Malaysia iaitu Sistas pagi ini, dan juga kita ada sukarelawan iaitu Nurul Asna Hidayah Mior Abdul Rahman pagi ini Yang ya. khabarnya beliau juga mahir dalam bidang pengurusan acara Ha, dan juga wow. sebagai sukarelawan di Islamic Relief Malaysia. Assalamualaikum, Assalamualaikum. Sis Asna dan Waalaikumsalam. Sistas. Sistas okey ke? Ha. Sistas. Tas, tas, sistas. Okey. Tak Okey, apa, tak apa. sambil-sambil Sis Tasra mungkin memperbaiki keadaan ataupun munculkan technical isu di situ. Kita Ha. mungkin boleh berkenalan dulu dengan Nurul Asna. Mungkin Sis Asna nak ceritakan sikitlah ataupun memperkenalkan diri dulu pada Mm-mm. sahabat pendengar Radio IKIM pagi ni. Sebab ini mungkin baru pertama kali kita jumpa kan? Silakan. Betul. Okey. Dengan saya Brother Pia daripada Azwan untuk Baik. sesi pagi ni. Mungkin perkenalan diri sikit lah kan. Nama saya Nurul Asna Hidayah binti Abdul Rahman, seperti yang dah diberitahu. Cuma sepanjang-panjang nama tu yang paling pendek lah yang akan dipanggil kan. Yang paling Iaitu Azna. Kan, itulah dia. Okey. Ha. Jadi saya merupakan sukarelawan di Islamic Relief Malaysia. Alhamdulillah ada beberapa tahun kebelakangan ini. Dan masih belajar sebenarnya dengan Islamic Relief Malaysia, dengan staf-staf Islamic Relief Malaysia untuk lebih banyak terlibat dalam aktiviti-aktiviti kemanusiaan lah. Aha. Mm-mm. Dan Okey. mungkin kalau sebab sukarelawan dia mesti ada kerja hakiki ataupun bisnes Betul. yang dibuat kan. Mungkin apa Betul. agaknya yang Sis Asna lakukan? Okey, buat masa ini saya menjalankan perniagaan sendiri, perusahaan social enterprise yang mana bernama Incredible Hearts, dan kami sebenarnya fokus kepada untuk tackle unequal opportunity towards education di Malaysia. Jadi itu kita punya ni lah, kita punya fokus untuk menjadi antara penyumbang kepada penyelesaian masalah sosial, terutamanya dari aspek pendidikan untuk kanak-kanak luar bandar. Oh, okey. Alright. Maknanya kabarnya sebelum ni kat Sarawak ke tak? Betul. Sebelum saya di Sarawak. Kami sebelum tu di Sarawak. Jangan cakap banyak-banyak nanti saya tak faham. Okey, saya 10 tahun di Sarawak, alhamdulillah. Masya-Allah. 10 tahun. Dan kabarnya sebab pandemik ni jadi Asna terpaksa balik ke Semenanjung dan juga mungkin kat situlah perancangan Allah Taala lebih besar lagi untuk Asna di sini. Tapi tetap katanya kabarnya di rural area di Sarawak juga masih lagi ada program-programnya. Betul, kita ada masih beberapa projek lagi yang berjalan dan insya-Allah kita dalam plan untuk balik lah untuk uruskan. Cuma ialah the idea is kita memang nak membangunkan local community dekat sana. Jadi mungkin dah masalah kot untuk saya pun balik ke kampung dan menguruskan daripada jarak jauh. Dan insya-Allah yang tinggal di sana lah yang akan menyambung seterusnya. InsyaAllah. Cuma itulah kenapa Sis Asna pilih kesukarelawanan dan bidang kemanusiaan bersama Islamic Relief Malaysia. Mungkin kat situ yelah nak korbankan masa juga, nak buat banyak kerja. Kerja dah banyak dah. Banyak lagi kerja kena buat. Sis Asna? Nampak tak? Tak apalah, Azwan jawablah, Azwan. Saya rasa. Okey, tak apa. Okey. Kita sementara kita tunggu Sis Asna, mungkin line dia okey balik. Kita try Sistas pula. Kalau Sistas okey pada waktu ni. Assalamualaikum Sistas. Hello, Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dengar dah.
Dah terbaik. Alhamdulillah. Ha. Ah, ah. Sekarang ni rasanya dua-dua dah okey kot. Si Si Sasna Sasna pun okey? okey. Ya. Tadi dah tanya soalan apa tadi tu? Saya tak berapa. Adalah. Kami tanya makan apa pagi ni? Tanya sarapan apa, makan apa. Okey. Sebelum Sis Asna jawab tadi tentang kenapa pilih bidang ataupun menjadi sukarelawan, mungkin Sis Tas nak kongsikan pula juga tentang macam mana survival kanak-kanak, lepas tu survival sahabat-sahabat kita yang memerlukan di seluruh dunia yang terkini dalam tempoh pandemik ni yang masih lagi belum pulih sepenuhnya. Sis Tas. Ya. Okey, apa tu sebab hari ni kita cerita tentang topik We Are One Body. Jadi kita fokuskan kepada kanak-kanak sebenarnya. Jadi saya nak bercerita tentang kanak-kanak lah dekat sini. Sebab apa tu secara dasarnya kan kanak-kanak yang kita tahu kan kanak-kanak yang berhak menikmati kebahagiaan hidup melalui zaman kanak-kanak bermain, bergembira kan macam kita tahu sendiri kan. Teringat juga masa kita zaman kanak-kanak bila kita apa tu balik kampung, kita mandi sungai, kita berbasikal berkeliling kampung, pergi pantai lagi, bina istana pasir lagi kan. Amboi. Kat sekolah pula dengan bermacam-macam aktiviti olahraga, sukan dengan hoki lah macam saya sendiri kan, aktiviti-aktiviti merentas desa kan. Tapi dalam dunia sekarang ni kalau seperti yang kita tahu kan setiap hari jutaan kanak-kanak terpaksa berjuang untuk kelangsungan hidup. Akibat daripada peperangan, bencana, kemarau, kebuluran, penyakit dan sebagainya. Macam kita tahu, menurut UNICEF kan 10,000 kanak-kanak menjadi yatim setiap hari. Lebih-lebih lagi di negara-negara yang bergolak seperti negara Syria, Palestin, Somalia, Mali, Sudan, Afghanistan, Afrika, Yaman dan sebagainya. Kita tengok sendiri dekat media-media sosial sekarang kan sentiasa keluar apa itu kesengsaraan ataupun kebuluran kanak-kanak yang terkesan di negara-negara tersebut. Kanak-kanak yang terkesan ni pula DJ terlibat pula dengan jenayah buruh kanak-kanak, eksploitasi seksual, buruh kasar dan sebagainya. Untuk pengalaman saya sendirilah dengan apa tu golongan-golongan yang terkesan ni kan, pengalaman sendiri ke Somalia masa tahun 2019 tu, anak-anak dekat situ terpaksa turun padang untuk membantu keluarga sendiri. Macam Salalo, dia berumur 11 tahun lebih kurang macam tu. Dia menjaga lembu-lembu peliharaan daripada keluarga dia lah. Jadi berjalan berpuluh-puluh kilometer untuk apa tu mengambil air kan, memberi makanan untuk memberi air kepada ternakan dia. Jadi angkut air untuk keluarga. Jadi bila apa tu kanak-kanak ni terlibat dengan aktiviti, boleh dikatakan apa tu melakukan aktiviti orang dewasa ataupun mengambil tanggungjawab orang dewasa tersebut. Jadi yang mereka sepatutnya pergi ke sekolah, dapat pendidikan yang baik, bermain bersama rakan tu dah tak ada. Macam saya cakap tadi, apa kegembiraan masa zaman kanak-kanak tu boleh dikatakan tak ada. Jadi kanak-kanak ini terkesan secara keseluruhannya. Kanak-kanak di negara-negara yang bergolak seperti yang saya cakap tadi tu. Itulah gambarannya betapa kesian. Kita bayangkan anak-anak kecil yang terpaksa melakukan kerja orang dewasa untuk survival, untuk kehidupan mereka. Dan adakah sebab itu juga menyebabkan Sis Asna memilih untuk menjadi sukarelawan bersama Islamic Relief Malaysia? Sis Asna. Okey, jadi untuk soalan berkenaan, ya betul, saya sebenarnya sangat-sangat terinspirasi dengan semua kerja-kerja baik yang dilakukan oleh Islamic Relief Malaysia. Namun kalau mungkin saya boleh kongsi sedikit lah mungkin macam mana saya boleh start volunteer dengan Islamic Relief Malaysia. Sebelum ini ketika saya di Sarawak memang kita ada bekerjasama dengan Islamic Relief Malaysia untuk projek-projek luar bandar. Namun itu lebih kepada kolaborasi lah. Cuma untuk saya sendiri secara peribadi menjadi sukarelawan bermula daripada tahun 2018. Kerana waktu tu saya diuji oleh Allah SWT, saya jatuh dan patah saya punya tulang belakang beberapa bahagian. Jadi memang sangat-sangat mencabar daripada saya sebelum ini bukan seorang zoologis, di mana memang duduk lautan, memang panjat bukit dan sebagainya. Tiba-tiba Allah uji saya dengan tak boleh berjalan dan tak boleh bangun untuk beberapa tempoh lah. Jadi waktu itulah saya menyadari bahawa begitu payahnya bila kita boleh berlaku kehilangan upaya walaupun sementara. Jadi sebelum ni saya tak masih dapat dengar saya. Boleh insya-Allah. Okey, minta maaf. Tiba-tiba senyap kan, saya pun takut juga. Don't worry, kita tengah khusyuk. Fokus dengar ni. Sorry. Jadi
bila mana ianya berlaku, saya rasa dalam 6 dekat 3 bulan saya bedridden and then 6 bulan saya on wheelchair. Jadi waktu tu memang barulah saya menyadari bahawa bila mana kita kehilangan upaya, apa yang paling diharapkan adalah sedikit bantuan. Bukan sedikit lah, kadang-kadang banyak. Bila mana saya sendiri yang daripada boleh naik bukit, diuji sehingga tidak boleh pergi ke bilik air secara sendiri pun, perlukan bantuan, perlukan orang tolong papah, barulah saya sedar yang ini adalah sementara. Bayangkan bagimanalah agaknya perasaan orang yang daripada usia kecil lagi telah berada dalam keadaan-keadaan ini kan. Jadi walaupun saya tahu sebelum ini, cuma ia tidaklah pengalaman secara peribadi. Jadi ketika itu saya berdoa betul-betul, ya Allah, kalaulah engkau benarkan aku berjalan kembali, aku akan buat apa sahaja yang boleh dalam kemampuan sendiri untuk membantu menjadikan dunia ini lebih baik kepada orang-orang yang teruji dan terhalang kerana situasi maupun fizikal. Jadi daripada situlah saya betul-betul bertekad, betul-betul berusaha untuk sembuh supaya saya boleh berjalan semula, kerana barulah saya tahu betapa payahnya mengalami kehilangan upaya. Walaupun bukanlah lama pun kan, 6 bulan tu pun saya memang sangat-sangat mencabar dari segi mental dan emosi. Jadi jujurnya hari pertama saya menyertai program Islam Relief Malaysia sebagai sukarelawan secara peribadi, bukan kerana kolaborasi dan sebagainya, itu adalah hari pertama. Alhamdulillah Allah izinkan pagi itulah pagi pertama saya dapat sujud selepas 6 bulan. Masya Allah. 6 bulan tu saya memang tak ada peluang langsung untuk menyentuhkan dahi saya ke tanah kan. Macam memang kehilangan yang besar. Ya Allah izinkan, dan kerana itulah saya rasa macam memang saya nak terlibat dalam kerja kesukarelawanan. Kerana hakikatnya pada 25 tahun sebelum itu Allah bagi saya hidup yang sangat-sangat baik. Walaupun saya banyaklah keluhan, banyaklah biasalah manusia kan. Tapi bila mana berlaku benda tu baru saya dapat pengalaman berkenaan, dan saya nak memanfaatkan, insya-Allah kalau ada 25 tahun yang mendatang, saya nak usahakan untuk menjadi bata-bata kecil kepada dunia yang lebih baik dan lebih harmoni, insya-Allah. Oh, Masya Allah. Itu pun satu kisah penuh inspirasi sebenarnya. Daripada Sis Asna sendiri, macam mana ujian yang Allah bagi tu menjadikan Asna lebih kuat, nak jadi batu-batu kecil katanya. Tapi yang kecil-kecil itulah sebenarnya yang menjadi pasak ataupun yang menjadi penguat satu binaan yang teguh, insya-Allah, untuk satu yang lebih baik. Baik. Sis Tas tengah menangis ke tu? Dia senyap je. Menangis di buku. Sis Tas okey, Sis Tas? Buku tepi katil ke apa? Sis Tas. Baik. Sis Tas, kejap lagi kita sambung Kita akan sambung kejap lagi bersama Sis Tas nak cerita tentang kempen. Kita ada juga kempen yang dibawakan khusus untuk menyantuni anak-anak yatim menerusi My Yatim Charity Week. Mungkin ada perkongsian lanjut bersama sahabat-sahabat kita dari Islamic Relief Malaysia pagi ni. Ya, kita berehat dulu Sis Asna dan juga Sis Tas, dan sahabat-sahabat semua, kalau katakan anda nak tahu lebih lanjut tentang Islamic Relief Malaysia, anda boleh layari saja www.islamic-relief.org.my ataupun terus saja ke media sosial Islamic Relief Malaysia. Dan nak tahu lebih lanjut lagi, anda boleh hubungi 03-8926-3434 ya. Insya-Allah, berehat seketika, terus dengar Warna Pagi Radio IKIM 20 tahun. Inspirasi Inforia Islami.
Terima kasih untuk anda yang terus saja temani kami di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Bertemankan Pian dan juga Hazwan pada waktu ini. Dan kita masih lagi bersama menerusi segmen Suara Kemanusiaan Islamic Relief Malaysia dengan tajuk kita hari ini We Are One Body. Masih lagi bersama kita Sis Tas dan juga Sis Asna pagi ini ya. Terima kasih juga dan tahniah kita ucapkan pada para sukarelawan bersama mana-mana saja NGO termasuk Islamic Relief Malaysia yang sentiasa menjadi tulang belakang, tulang belulang yang menguatkanlah apa saja kempen yang dibawakan. Sis Tas, ada di sana? Ayo bersama okey kita? Sis Tas. Ada, masih ada di sini. Okay. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Syukur. Baik, mungkin Sis Tas nak sambung juga cerita ataupun perkongsian tentang inisiatif Islamic Relief Malaysia untuk membantu anak-anak yatim, anak-anak yang memerlukan bantuan. Sis Tas? Alright, untuk inisiatif Islamic Relief Malaysia bagi membantu kelompok-kelompok kanak-kanak yang masa saya bagi tahu tadi tu kan. Jadi bulan Oktober ni kita dedikasikan khas untuk golongan anak-anak yatim. Jadi kita panggil Yatimman. Kita gabungkan sebenarnya bersama dengan aktiviti sukarelawan yang sedia ada iaitu Charity Week yang kita fokuskan untuk bulan 10 ini. Jadi nama besar tu kita panggil dia My Yatim Charity Week. Jadi program ini sepanjang bulan Oktober. Kemuncaknya adalah minggu ini DJ daripada 25 hari bulan sampai 31 hari bulan Oktober ini. Jadi kita sasarkan RM70,000 untuk membantu pendidikan anak-anak di Idlib, Syria. Jadi antara bantuan-bantuan yang kita salurkan adalah nombor 1 keperluan pendidikan dan peralatan sekolah lah kepada lebih kurang 21,900 orang pelajar. Jadi nombor 2-nya program bantuan makanan dan bahan peralatan aktiviti di 60 buah sekolah di sana dan juga sokongan untuk 22 guru dan kaki tangan pendidikan. Jadi ini kita bekerjasama dengan Islamic Relief di sanalah. Jadi kita ada staff dan juga volunteer-volunteer kami di sana. Jadi kita salurkan bantuan yang kita kumpulkan pada bulan 10 ini ke sana dan kalau brothers and sisters, tuan-tuan dan puan-puan boleh tengok di website Islamic Relief Malaysia dan juga Facebook Islamic Relief Malaysia sekarang memang kita banyak ada keluarkan info-info yang berkaitan dengan bantuan yang akan kita salurkan ke sana. Jadi boleh terus tengok ke website kita ataupun kalau yang belum lagi tahu tentang perkara ini boleh terus call Islamic Relief Malaysia untuk tahu dengan lebih lanjut berkenaan dengan kita punya inisiatif untuk membantu golongan anak-anak yatim ini. Kita ada target, ada sasaran kutipan kita dan kita ada kempen mingguan dan bulanan siap macam Sis Tas sebutkan tadi My Yatim Charity Week dan ada aktiviti-aktiviti yang dah disusun. Okey, dan untuk Sis Hasna juga kenapa program bantuan anak yatim harus kita beri perhatian lebih-lebih lagi berbanding dengan program-program lain atau bantuan-bantuan lain dan saya langsung juga Sis Hasna juga merupakan sukarelawan yang terlibat dalam program My Yatim Charity Week. Jadi mungkin apa antara aktiviti yang telah pun Islamic Relief Malaysia dan juga Sis Asna rangka untuk projek ataupun aktiviti kali ini? Sis Asna. Brother Azwan. Okey. Terima kasih. Jadi untuk kenapa kita perlu berikan bantuan yang lebih ataupun kenapa perlu beri perhatian kepada anak yatim dalam hal ini? Pertama adalah kerana mereka adalah golongan yang vulnerable dan perlukan perlindungan. Jadi perlukan perlindungan dan bila mana mereka dalam keadaan yang sangat-sangat mencabar, teruji pada usia yang masih lagi terlalu awal, ketika dalam proses perkembangan fisiologi, mental dan sebagainya, maka ia adalah tanggungjawab pada semua anggota masyarakat untuk membantu menjaganya. Saya percaya pada satu African proverb yang berbunyi, it takes a tribe to raise a child. Yang mana kita semua sebenarnya adalah, memandang kita adalah satu part of a big body, jadi kita semua bertanggungjawab dalam hal ini. Dan kanak-kanak memerlukan banyak sokongan untuk membangunkan, untuk memastikan mereka dapat membesar dengan sihat. Antaranya adalah keperluan bermain, keperluan belajar, keperluan pembesaran dan sebagainya. Yang mana sebagai orang dewasa, walau daripada mana-mana negara sekalipun, kita perlu untuk terlibat dalam membantu proses ini berlaku kerana ia adalah hak asasi kepada mereka. Hak bermain adalah hak asasi, hak mendapatkan pelajaran adalah hak asasi. Maka mereka yang telah pun kehilangan ibu bapa semestinya mengharapkan bantuan daripada ibu bapa mereka yang lain yang ada di sekitar dunia yang mana adalah kita sendiri kan. Walaupun mungkin Allah tak mungkin kita lebih kadang-kadang mungkin lebih fokus pada anak kandung maupun
yang kita kenal, iaitu anak jiran kan. Tapi sebenarnya anak-anak dunia pun adalah anak-anak kita juga. Tambah-tambah lagi apabila mereka adalah dalam ialah mereka juga adalah seagama dengan kita. Betul? Dan juga mengharapkan bantuan. Jadi satu baru nampak sistas. Baru nampak Okey. sistas. Okey, Kereta baiklah. rupanya. Oh, dia betulkan tudung dulu. Masya Allah. Kan. Okey, jadi saya rasa sebab itulah kita kena bantu kerana mereka adalah golongan yang sangat-sangat vulnerable. Selain daripada itu, anak yatim maupun anak-anak pada usia yang lebih kecil juga adalah harapan untuk masa hadapan. Maka membantu mereka adalah membantu pembangunan komuniti secara keseluruhan. Kerana mereka lah yang akan menerajui masa depan. Jadi bantuan kita bukan bantuan sekadar pada hari ini. Bukan makan hari ini. Tetapi adalah kelangsungan komuniti, negara mungkin, agama untuk 20 tahun, 30 tahun akan datang. Jadi ia adalah satu bantuan yang berbentuk harapan. Jadi sebab itulah saya rasa bantuan anak yatim, bantuan untuk projek anak yatim adalah bantuan yang patut kita beri perhatian kerana keperluan mereka dan impak yang sangat-sangat besar yang akan berlaku bila mana mereka diberikan sepenuhnya sokongan yang kita harapkanlah insya-Allah. Dan untuk projek My Yatim Charity Week ni, apa yang kami pihak volunteer telah pun rancang, insya-Allah alhamdulillah kita ada sokongan daripada beberapa institusi untuk bersama dengan Charity Week dan juga beberapa orang volunteer leader Islamic Relief Malaysia, yang mana kita insya-Allah dalam masa seminggu ni kita akan berusaha sedaya yang boleh untuk pertamanya mengajak kepada mesej kesatuan ummah supaya kita dapat untuk memusatkan usaha mahupun donation ataupun dana untuk kita salurkan kepada kanak-kanak di Idlib, anak-anak yatim di Idlib Syria. Jadi antara program yang kami akan lakukan adalah selain daripada kita buat crowdfunding, penjanaan dana, kita juga akan buat beberapa program untuk mengumpulkan lagi dana. Antaranya kita ada buat charity box yang mana orang awam boleh untuk beli charity box yang akan membantu anak yatim di Syria dan juga insya-Allah gelandangan di Kuala Lumpur. Kemudiannya ada juga kita jual merchandise. InsyaAllah kita akan ada juga buat poster challenge daripada beberapa universiti dan juga insyaAllah kita akan buat visual treasure hunt yang mana mana-mana yang berminat untuk join, semua iuran penyertaan maupun sumbangan akan dipusatkan kepada membantu kanak-kanak yatim di Idlib Syria dalam kempen My Yatim Charity Week. Jadi alhamdulillah kita ada banyak volunteer under kita insya-Allah dan kita perlukan ramai lagi orang untuk bersama dengan kita kerana sesungguhnya keperluan kepada hal ini lebih banyak daripada kemampuan kita. Jadi kita kena banyak-banyak tolong dan menjadi bata-bata kecil itu. Yes. Kan bayangkanlah mereka kat sana nanti kalau dapat hafal Quran, dapat belajar tinggi, berjaya dalam kehidupan, mereka pasti takkan lupa pada insan-insan yang dah berjasa pada mereka, termasuk kita di Malaysia yang sangat prihatin. Dan kalau hafal Quran, bayangkanlah setiap huruf, setiap ayat yang dihafal tu ada saham yang kita sumbangkan juga. Baik, Sistas ada bersama kita? Mungkin Ada. Islam mewakili IRM pagi ni, mungkin ada mesej yang nak disampaikan untuk sahabat-sahabat pendengar kita sebagai penutup. Sistas, silakan. Alright. Untuk sahabat-sahabat kita, tuan-tuan dan puan-puan yang sentiasa kan mendengar Radio IKIM setiap minggu kan, kita sentiasa memberitahu info-info berkaitan apa yang kami perlukan untuk membantu masyarakat-masyarakat di luar sana. Jadi pada bulan ini ataupun minggu ini kita memang fokuskan kepada anak-anak yatim yang terkesan di Idlib Syria. Jadi untuk tuan-tuan dan puan-puan yang ingin mengetahui berkenaan dengan program ini, boleh terus kepada kita punya website Islamic Relief Malaysia, www.islamic-relief.org.my. Kepada tuan-tuan dan puan-puan yang mungkin tak tahu ataupun tak berapa mahir untuk tahu tentang website kan, boleh terus call je Islamic Relief Malaysia di general line kita 0389263434 ataupun ikuti perkembangan Islamic Relief Malaysia dekat media sosial kita, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, YouTube, dan juga kita fokuskan kepada My Yatim Charity Week ini. Kita ada di platform launchcode.com, iaitu platform fundraising. Jadi kita boleh tengok sukarelawan-sukarelawan kita bersaing ataupun bekerjasama untuk membantu kepada kempen My Yatim Charity Week kita. Oh, ada titik Sistas? Sistas?
Masya-Allah. Ah. Ah, Okey. okey. Tapi info tadi insya-Allah Sampai. cukup dan sampai Ha. pada apa yang nak disampaikan pada sahabat-sahabat kita untuk membantu, termasuk di platform Launch Good, ada Shopee, Lazada, semua ada Charity Islamic Relief Malaysia dengan pelbagai usaha atau inisiatif untuk kita bantu kempen khususnya My Yatim Charity Week untuk anak-anak di Syria, Idlib, Syria, anak-anak yatim yang sangat memerlukan bantuan saat ini. Okey. Cik Hasna pula mungkin ada sikit kata-kata akhir sebelum Pesanan? kita ni berpisah sebentar Mungkin, lagi. mungkin sedikit saja daripada saya. Tidak ada usaha yang terlalu kecil bila mana kita berusaha untuk membantu. Jadi insya-Allah sebanyak mana yang kita boleh, sebanyak mana yang kita mampu, walaupun sekarang dalam keadaan yang sangat-sangat mencabar untuk ekonomi keluarga dan peribadi sendiri pun, kita cuba apa yang kita mampu. Kerana insya-Allah di mata Allah tak ada satu usaha pun yang kecil. Bila mana ianya adalah usaha yang datang daripada hati yang tulus. Jadi insya-Allah sama-sama, saya pun perlukan lebih ramai lagi orang, sebab kita pun sama-sama insya-Allah berharap untuk meniti ke syurga bersama-sama kan. Jadi insya-Allah. Amin, Itu yang kita insya-Allah. usahakan. Terima kasih Sis Hasna untuk perkongsiannya. Dahsyat kata-kata Sis Hasna tu sampailah insya-Allah ke hati sahabat-sahabat kita yang mendengar dan menonton juga pagi ni, termasuk Sis Tas yang turut berkongsikan info berkaitan dengan kempen yang dibawakan oleh Islamic Relief Malaysia. Jumpa lagi insya-Allah Sis Hasna. Semoga Allah mudahkan urusannya insya-Allah. Ya, Assalamualaikum. Amin. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah. Itu dia perkongsian kita untuk Suara Kemanusiaan Islamic Relief Malaysia menutup tirai warna pagi hari Isnin 25 Oktober hari ini. Ya, dan pastinya selepas ni Yati akan bersama anda untuk rancangan aspirasi 10.1. Seperti biasa, Yati akan mulakan rancangan aspirasi dengan forensik keluarga ataupun persona di Zara bersama dengan Fadil Ustaz Muhammad Abdul Alamin. Dan tajuk hari ini ialah tentang sexual masochism disorder. Apa agaknya nak disampaikan Ustaz kita sebentar lagi, nantikan. Dan untuk warna pagi kita jumpa esok. Sehingga itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.